Pengenalan, politik adalah satu kegiatan yang penting terhadap sesuatu yang menyeluruh yang sangat berkait rapat di antara pengaturan atau pemerintahan di sesebuah negara atau wilayah yang dikuasai. Namun begitu, seni persembahan pula ialah seni pertunjukan yang melibatkan sesuatu yang dipersembahkan secara langsung dari seseorang seniman di hadapan penonton. Jenis seni ini merangkumi pelbagai seperti tarian, main alat muzik, lakonan opera dan seni pertunjukan yang lain. Namun, politik dan seni persembahan adalah sangat berkait rapat dan memerlukan antara satu sama lain kerana masing-masing mempunyai peranan dan keperluan. Seni persembahan adalah seperti permata yang menjaga adab, budaya dan warisan yang diturunkan nenek moyang dan diamalkan hingga sekarang dan diturunkan kepada penerus. Peranan politik akan mengambil peluang untuk mengembangkan lagi demi kepentingan yang ingin dicapai. Boleh jadi tujuannya adalah baik dan tidak baik. Politik dan seni persembahan berkaitan rapat kerana artis sering menggunakan karya mereka sebagai platform untuk membuat kenyataan politik. Penghibur sering menggunakan pentas sebagai platform untuk menyokong perubahan sosial, mengkritik undang-undang atau membawa perhatian kepada isu politik semasa. Pelbagai medium seni persembahan. Dalam seni persembahan, teater, tarian dan muzik, artis menggunakan medium ini untuk mencipta pengalaman estetik yang merangsang minda penonton. Dalam teater, penjelmaan watak dan naratif boleh digunakan untuk menggambarkan dinamik politik yang kompleks. Pergerakan badan dalam tarian boleh menjadi bahasa simbolik untuk menyampaikan mesej politik. Manakala muzik boleh memberi latar belakang emosi yang menguatkan mesej melalui lirik. Pengaruh terhadap pendapat umum. Seni persembahan boleh meresap pandangan umum, membentuk pandangan dan sikap terhadap isu politik. Persembahan yang hebat dan mengagumkan boleh meninggalkan kesan mendalam kepada penonton, merangsang perbincangan dan mendorong tindakan. Seni persembahan bukan sahaja mencipta pengalaman estetik, tetapi juga memainkan peranan penting dalam membentuk pendapat dan sikap masyarakat. Empati dan pengenalan. Seni persembahan boleh membawa penonton perasa empati terhadap pengalaman dan perspektif yang dihadapi oleh individu atau kumpulan tertentu, mengubah atau mengukuhkan pandangan mereka terhadap isu tertentu. Pembentukan pendapat. Mesej yang disampaikan melalui seni persembahan boleh membentuk atau mengubah pandangan khalayak terhadap isu politik. Ini boleh mewujudkan ruang untuk pemikiran kritik dan refleksi. Mobilisasi sosial. Seni persembahan boleh menjadi pemangkin kepada perubahan sosial. Pengaruhnya boleh menggalakkan penonton terlibat dalam gerakan politik atau tindakan yang menyokong perubahan positif. Nama saya Bong Sulin, nombor matrik C20A0950. Saya akan membentangkan tentang identiti budaya dan pengaruh politik. Identiti budaya dan kepelbagaian politik adalah aspek yang saling berkaitan, yang berbentuk kepada dinamika masyarakat. Identiti budaya adalah merupakan rasa kekitaan dan keterikatan seseorang individu terhadap kumpulan budaya tersebut. Manakala, pengaruh politik adalah merupakan julat kepercayaan politik, ideologi dan perspektif dalam komuniti atau negara. Terdapat pengaruh identiti budaya terhadap politik, iaitu identiti budaya memainkan peranan dalam tuntutan untuk perwakilan dalam struktur politik. Masyarakat sering mencari perwakilan yang mencerminkan kepelbagaian budaya mereka yang membawa kepada perbincangan tentang keterangkuman dan penyertaan yang sama. Dasar yang menenangi kepelbagaian budaya, pengiktirafan hak minoriti dan perlindungan warisan budaya sering dipengaruhi oleh dinamik identiti budaya dalam masyarakat. Seterusnya adalah kepelbagaian politik dalam budaya, iaitu peralihan generasi ini menyumbang kepada kepelbagaian politik keseluruhan. Kepelbagaian politik diwarnakan lagi dengan menyilangkan identiti seperti jantina, agama,
etnik atau status sosioekonomi dalam konteks budaya. Walau bagaimanapun, kepelbagaian politik dalam budaya juga boleh membawa kepada cabaran dan ketegangan, terutamanya apabila individu yang berbeza iaitu pada pandangan politik menghadapi konflik yang berkaitan dengan norma atau nilai budaya. Persimpangan jantina dengan identiti budaya dan kepelbagaian politik menyedari bahawa individu mungkin mempunyai pengalaman politik yang berbeza berdasarkan jantina mereka dalam konteks budaya tersebut. Isu yang berkaitan dengan kesaksamaan jantina, perwakilan dan dasar mungkin berbeza untuk individu berlainan jantina dalam kumpulan budaya. Persimpangan etnik dengan identiti budaya dan kepelbagaian politik menekankan bagaimana perspektif politik boleh dipengaruhi oleh latar belakang etnik seseorang. Seterusnya adalah perwakilan dan kemasukan, iaitu kekurangan perwakilan dan membawa kepada peminggiran kumpulan budaya tertentu yang membuatkan mereka berasa tersisih daripada proses politik. Perwakilan eksklusif menyumbang kepada kesepaduan awal dengan menggalakkan persefahaman dan perpaduan dalam kalangan penduduk yang pelbagai budaya, yang membantukan untuk merapatkan jurang serta mengurangkan ketegangan dengan membina masyarakat yang lebih harmoni. Selain itu, ia mengaitkan dialog dan persefahaman, iaitu sering dibangkitkan emosi yang melampaui halangan bahasa dan budaya. Acara kebudayaan, pameran atau persembahan boleh berfungsi sebagai platform untuk dialog terbuka. Ruang ini membenarkan individu yang mempunyai latar belakang budaya dan politik yang berbeza untuk terlibat dalam perbincangan, perkongsian perspektif dan mencari titik persamaan. Kesimpulannya, interaksi antara identiti budaya dan kepelbagaian politik adalah mempunyai pelbagai rupa. Yang mengakui dan menghormati kerumitan ini adalah penting untuk mempromosikan masyarakat inklusif, di mana pelbagai suara didengar dan diwakili dalam lanskap politik. Assalamualaikum, nama saya Nur Husna binti Aznam, pemegang kad matriksi 20A1317. Saya akan membentangkan mengenai unsur kritikan politik dalam seni persembahan. Seperti yang kita ketahui, seni persembahan dan politik selalunya berkait rapat dengan artis dan juga para seniman yang biasanya menggunakan pentas, gerak isyarat dan bunyi untuk menyampaikan mesej atau mencerminkan realiti sosial dan politik. Hubungan antara seni persembahan dan politik ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuk melalui persembahan teater, tarian, muzik, sketsa dan pelbagai bentuk persembahan, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Unsur kritikan politik dalam seni persembahan yang pertama sekali adalah kita dapat lihat melalui penghasilan lagu-lagu. Melalui penghasilan lagu-lagu ini, ianya merupakan salah sebuah cara yang efektif untuk masyarakat pada masa kini menyuarakan pandangan mereka terhadap isu sosial dan juga politik pada masa kini. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada lagu Hukum Karma daripada kumpulan Wings, di mana ianya menunjukkan sikap protes bagi para artis dan juga ahli kumpulan ini terhadap pemerintah dan juga ahli politik. Melalui lagu ini juga ianya jelas menunjukkan suara hati mereka terhadap pemimpin pada masa kini yang terlalu gilakan kuasa, harta, nama dan juga darjat. Unsur kritikan politik dalam seni persembahan yang kedua adalah kritikan melalui persembahan teater. Melalui persembahan teater, ianya merupakan salah sebuah cara yang ampuh untuk masyarakat pada masa kini bagi menyampaikan mesej dan menyampaikan pemikiran kritis kepada para pemimpin. Perkara ini juga dapat dilihat melalui penyampaian dialog, pembawaan watak-watak dan penggunaan humor, satire dalam sebuah persembahan. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada persembahan teater Ghaib, hasil karya daripada Faisal Tehrani,
di mana ianya menerangkan mengenai pertelingkahan kuasa, penyelewengan dan gambaran krisis politik yang berlaku pada masa kini. Unsur kritikan politik dalam seni persembahan yang ketiga adalah kritikan melalui persembahan wayang kulit. Wayang kulit merupakan salah satu bentuk teater tradisional Melayu yang menggunakan cahaya dan juga bayang. Persembahan wayang kulit juga dikatakan mempunyai unsur yang berkait rapat dengan politik kerana terdapat sesetengah daripada persembahan wayang kulit ini digunakan untuk menyampaikan kritikan politik dan juga isu-isu sosial semasa. Sebagai contoh, kita dapat lihat persembahan wayang kulit ini telah menunjukkan kritikannya terhadap politik melalui cerita-cerita dan juga dialog yang disampaikan oleh dalang di dalam persembahan wayang kulit tersebut. Unsur kritikan politik dalam seni persembahan yang terakhir sekali kita dapat lihat melalui persembahan Dikir Barat. Seperti yang kita ketahui, Dikir Barat merupakan salah sebuah seni persembahan negeri Kelantan yang dipersembahkan secara berkumpulan. Unsur kritikan ini dapat dilihat melalui persembahan Dikir Barat ini dari segi penggunaan dan penyampaian kata-kata dalam lirik lagu Dikir Barat tersebut. Penggunaan lirik lagu dalam Dikir Barat juga merupakan salah sebuah cara utama bagi masyarakat pada masa kini untuk menyampaikan kritikan politik dan juga segala rasa ketidakpuashatian mereka terhadap para pemimpin pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Campur tangan politik dalam seni persembahan di Malaysia seringkali menimbulkan ketidakseimbangan dan permasalahan yang meruncing. Satu daripada punca utama penurunan seni persembahan adalah bantahan yang berlebihan dari ahli politik. Fenomena ini boleh dikaitkan dengan pelbagai faktor seperti ideologi politik, nilai budaya atau keinginan untuk mengawal naratif yang disampaikan oleh seniman. Perubahan dalam seni persembahan tidak hanya mempengaruhi proses-proses di sekitar pementasan itu sendiri, tetapi juga memberikan kesan terhadap bentuk kesenian yang dihasilkan. Satu kesan ketara campur tangan politik ialah pengurangan keaslian dalam seni persembahan. Bentuk tarian tradisional yang dulunya kaya dengan nuansa budaya mengalami pengubahsuaian untuk diselaraskan dengan perspektif politik yang sedang berkembang. Intipati asal dikurangkan menyebabkan hilangnya keaslian seni tersebut. Pihak berkuasa memaksa atau mengawal kandungan untuk menyesuaikan kerja seniman sehingga menjejaskan aspek budaya sebenar. Selain itu, penekanan pada naratif tertentu adalah hasil daripada campur tangan politik. Tidak lama dahulu, teater tradisional menyampaikan pelbagai kisah atau prinsip yang berkaitan dengan masyarakat. Agenda politik kini mengalihkan fokus seni persembahan ke arah naratif khusus yang sejajar dengan agenda parti politik pemerintah. Perubahan dalam fokus ini membentuk semula tujuan dan intipati bentuk seni tradisional dengan mengubahnya menjadi alat untuk mesej politik dan bukannya mengekalkan cerita masyarakat yang pelbagai. Di samping itu, campur tangan politik juga mempengaruhi kawalan atau pengawasan kandungan seni. Pengawasan ketat digunakan bagi memastikan seni persembahan mematuhi peraturan dan prinsip yang telah ditetapkan oleh pihak politik. Badan kerajaan mempunyai kuasa untuk menapis atau menyekat kandungan sesebuah karya seni yang mencabar ideologi politik. Ini menghalang kebebasan seniman untuk menyatakan pendapat atau meneroka tema yang tidak konvensional dalam persembahan mereka. Sekatan ini turut menyekat kreativiti dan mengehatkan potensi inovasi mereka. Selain itu, pengaruh terhadap seniman juga adalah kesan yang tidak dapat diabaikan. Sesetengah seniman mungkin mengalami tekanan yang menghalang mereka daripada mempamerkan kreativiti dan kebebasan mereka. Ketakutan terhadap hukuman boleh menghalang seniman daripada meneroka dan mencipta karya seni yang mewakili realiti budaya. Tekanan ini mewujudkan persekitaran yang menyekat ekspresi artistik daripada berkembang. Seterusnya, penggolakan dan konflik pendapat adalah akibat yang tidak dapat dielakkan daripada pengaruh politik. Perselisihan faham boleh timbul terutamanya di kalangan pemimpin agama dan seniman. Muzik atau persembahan tradisional yang mempunyai makna keagamaan mungkin menghadapi bantahan jika ia menyimpang daripada naratif politik. Ini mewujudkan pertembungan antara nilai budaya dan kepentingan politik. Bahkan, campur tangan politik juga menyebabkan kehilangan kekayaan seni persembahan tradisional.
Satu bentuk penceritaan tradisional mungkin tertakluk kepada penelitian politik yang mengakibatkan pencairan kandungan budaya mengikut tema yang diluluskan secara politik. Ini akan menjejaskan nilai sejarah dan seninya serta menghakis kedalaman dan kepentingan dalam warisan seni persembahan Malaysia. Akhir sekali, campur tangan politik juga boleh menyumbang kepada perpecahan masyarakat. Perbezaan pandangan politik menyebabkan ketegangan dan perpecahan, terutamanya apabila seni ini dilihat sebagai alat politik yang digunakan untuk memperkuatkan atau melemahkan suatu kelompok. Persembahan tradisional yang dahulunya berfungsi sebagai elemen budaya yang menyatukan, namun kini ia boleh menjadi instrumen yang memecah belahkan. Secara keseluruhannya, kesan campur tangan politik ke atas seni persembahan di Malaysia telah menghasilkan pelbagai perubahan berentasi aspek seperti kandungan, naratif, pengurusan, pengaruh keseluruhan terhadap artis. Maka perlunya ada kesedaran dan tindakan untuk kita tangani isu-isu ini di samping memelihara kepelbagaian seni dan keaslian budaya warisan seni persembahan Malaysia tanpa menjadi mangsa kepentingan politik. Hanya melalui usaha bersepadu untuk mengurangkan campur tangan politik, seni persembahan boleh berkembang maju dan terus menjadi bukti kepada pemaidani budaya Malaysia yang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Sazali, nombor matrik C20B1570. Hari ini saya akan membentangkan mengenai langkah membendung campur tangan politik dalam seni persembahan bersertakan contoh. Langkah pertama yang boleh kita ambil adalah memberi pendidikan dan kepentingan kesedaran tentang pentingnya seni persembahan bebas ini. Sebagai contoh, di sekolah pelajar akan diajar tentang sejarah seni persembahan yang telah dipengaruhi oleh campur tangan politik. Macam kita dapat lihat di Rusia, seni persembahan ini selalu dijadikan alat propaganda. Langkah yang kedua adalah kita mengehadkan peraturan campur tangan politik dalam seni persembahan. Sebagai contoh, kita tengok di negara Eropah, mereka mempunyai dasar untuk melindungi institusi-institusi seni persembahan daripada campur tangan politik. Seterusnya adalah langkah yang ketiga, iaitu memberi kuasa kepada artis untuk berdiri sendiri dengan karya mereka. Apabila artis di sesebuah negara menghadapi intimidasi ataupun ditindas disebabkan kerja mereka, komuniti seni antarabangsa boleh berkumpul memberikan sokongan sama ada melalui kenyataan awam ataupun tindakan praktikal kepada artis tersebut. Langkah yang keempat adalah penubuhan hubungan dengan organisasi seni di seluruh dunia. Yang saya dapat berikan contoh seperti negara Asia Tenggara, melalui rangkaian yang dibina itu dapat memberi sokongan, inspirasi, pertukaran idea dan saling membantu mengekalkan seni persembahan ini daripada campur tangan kuasa politik. Okey, yang kelima ataupun yang terakhir adalah penubuhan dan pembangunan platform bagi institusi seni bebas itu sendiri, di mana institusi-institusi ini beroperasi tanpa tekanan daripada pihak politik dan membolehkan artis-artis di dalam institusi tersebut menyuarakan pendapat ataupun memberi pandangan mereka dengan bebas tanpa tekanan daripada pihak politik itu sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, politik dan seni persembahan adalah dua bidang yang saling berkait dan dapat memiliki pengaruh yang signifikan satu sama lain. Pengaruh antara politik dan seni persembahan dapat menjadikan atau mewujudkan sesuatu yang baik dan tidak baik berdasarkan pengaturan yang dilakukan oleh politik yang berlaku di suatu kawasan. Seni persembahan seringkali mencerminkan perkara yang realiti yang berlaku mengikut perkembangan masa yang berlalu yang berkaitan dengan isu-isu semasa seperti mengkritik atau memuji sesuatu pemerintahan mengikut keadaan atau sebagai propaganda yang disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu melalui teater, lagu yang dicipta dan seni persembahan lain yang dapat menjadi cermin bagi isu-isu politik dan sosial yang berlaku. Sebagai contoh, lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh artis terkenal iaitu Ultimate yang berdasarkan Aduh Malaysia yang mengkritik tentang isu rasuah atau
perompak wang negara yang berlaku di Malaysia dan juga sebagai teguran kepada kerajaan untuk memperbaiki masalah tersebut demi kebaikan negara. Namun begitu, ciptaan lagu itu juga dapat digunakan oleh sebahagian pihak demi kepentingan politik masing-masing sebagai modal untuk menarik sokongan. Sekian, terima kasih.